Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. Fasam 3. Okey, pagi tadi Tan Chee Ho telah mengeluarkan senarai 24 orang pemain yang akan mewakili Malaysia untuk kejohanan Piala AFF Suzuki. 24 orang pemain tu diumumkan pagi tadi. Dan 24 ni akan bermain dengan Malaysia lah untuk AFF Suzuki ni kan. Semua tahu Malaysia dalam kumpulan B bersama dengan Vietnam, Indonesia, Kemboja dan Laos. Perlawanan pertama Malaysia ialah pada hari Isnin ni, 6 hari bulan 12. Perlawanan bertemu dengan Kemboja dan perlawanan tu setahu aku akan ada siaran langsung di RTM, TV OK dan juga Astro Arena. Okey. Kalau kita tengok pada kesebelasan dalam senarai 24 orang pemain yang dipilih oleh Tan Chee Ho, aku tertanya kenapa Tan Chee Ho tak banyak bawa pemain midfield. Kalau kita tengok hanya 2 orang je pemain midfielder yang dibawa, iaitu Badrul Bahtiar dengan Mukhairi. Dua tu je pemain midfielder, nombor 6, nombor 8. Kan? Tapi aku tengok Mukhairi dengan Badrul Bahtiar tu, dua orang tu bukannya pure defensive midfield. Dua orang tu lebih kepada nombor 8 rasanya. Macam kali ni skuad Malaysia macam tak bawa defensive midfield. Macam kurang defensive midfield. Mungkin Badrul Bahtiar ataupun Mukhairi Ajmal dia terpaksa menjadi defensive midfield ataupun Junior Astor Syarul Saad terpaksa dikonvertkan jadi defensive midfield dalam PF Suzuki ni. Sebab kita tak ada nombor 6. Kita tak bawa nombor 6. Kita hanya ada nombor 8 dah. Dan kita banyak pemain sayap dan pemain serangan yang kita bawa. Pemain sayap menyerang dan juga pemain sayap menyerang dan juga pemain fullback banyak kita bawa. Kita kurang pemain midfield. 2 pemain CM kita ada. Badrul Bahtiar dengan Mukhairi Ajmal. Tu aku pelik. Tu yang aku pelik. Sepatutnya kan hari tu kan Kenny Palraj dan juga Akram Mahinan cedera kan, tak dapat digugurkan last minute. Tapi Tan Chee Ho tak panggil pengganti, tak panggil 2 orang lagi pemain midfield untuk menggantikan. Jadi macam pelik boleh ke Malaysia survive tanpa bawa banyak pemain pilihan di tengah, di midfield. Okey, yang seterusnya di left back. Left back ni bagi aku posisi kritikal jugalah, sebab taktikal Tan Chee Ho dia memerlukan seorang left back yang dominan kaki kiri. Yang pemain left back tapi kidal kaki kiri. Malaysia ada Arif Farhan dan Arif Fazilah, 2 tu pemain left back, tetapi dominan kaki dia orang kaki kanan. Dia orang bukan kaki kiri. Sedangkan Tan Chee Ho dalam taktikal dia, sistem dia memerlukan left back yang kidal kaki kiri. Dominant foot dia left. Tapi 2 orang yang ada tu, Arif Fazilah dan juga Arif Farhan tu, 2 tu dominant foot dia right, tapi boleh main sebagai left back. Dan Syahmi Syafari dia walaupun boleh main sebagai left back, tapi best position dia adalah right back dan juga right wing. Dia kurang bagus main sebagai left back. Hari tu lawan Thailand masa kelab kampion dia tu, Syahmi Safari main sebagai left back. Teruk dia kena ayam. Bahagian dia teruk kena tembus oleh pemain Thailand. Tapi hujung menang game tu. Okey. Yang menarik juga kali ni, kenapa Corbin Ong tak dibawa kan, sedangkan setakat ni setahu aku lah Corbin Ong adalah left back yang terbaik dalam Liga Malaysia setakat ni kan, left Corbin Ong, tapi tak dibawa Corbin Ong kan. Sumareh pula minta izin untuk tak main dengan Malaysia kan. Ada kata ada alasan peribadi. Tapi yang positifnya Arif Aiman dipilih untuk main dengan Malaysia. Bagi aku Arif Aiman tu okey. Dia perform dengan JDT. Walaupun dia pemain JDT tapi dia perform, dan berdasarkan performance dia dengan JDT memang dia deserve lah tempat untuk dengan skuad kebangsaan. Safawi merosot lah musim ni. Ikhlas dia kata Safawi ni musim ni merosot lah. Berbeza dengan 2 musim lepas. 2019-2020 memang Safawi perform, tapi musim ni macam merosot sikit Safawi. Harap Safawi dapat improve lah, dapat bangkit balik lah di AFF Suzuki ni. Untuk tebus musim yang merosot bagi dia kan, dengan main dengan baik di AFF Suzuki. Okey. Di bahagian serangan, Darren Lock digugurkan dan dibawa masuk Wak Doyok, Syarif Fikri dan juga Wak Doyok tu Guilherme Di Paula lah. Syarif Fikri dan juga Lokman Hakim. Aku rasa first choice untuk attacking striker mungkin Guilherme Di Paula, Wak Doyok. Sebab walaupun orang kata kenapa selalu Tan Chee Ho guna Wak Doyok, aku rasa sistem taktikal Tan Chee Ho ni dia akan gunakan Wak Doyok sebagai target man. Jadi sebab tu mungkin Badrul Bahtiar dan Mukhairi tu diletakkan sebagai 2 CM. Sebab kalau kita tengok Mukhairi dengan Badrul Bahtiar tu suka main long ball. Mungkin target man macam Di Paula ni memerlukan hantaran jauh long ball daripada Badrul Bahtiar dan juga Mukhairi untuk serang mungkin.
taktikal AF Suzuki untuk Tan Chee Ho kali ni ialah lebih kepada long ball. Sebab dua midfielder kita, 2 CM kita ialah suka yang main long ball. Mungkin long ball kot taktikal utama Tan Chee Ho untuk AF Suzuki kali ni. Lepas tu pula, kalau aku rasa lah untuk AF Suzuki kali ni, formasi yang digunakan oleh Malaysia mungkin 4-2-3-1. Di bahagian keeper mungkin Khairul Azhan. Di centre back Junior Aidil dengan Dion Kools. Di left back Arif Farhan. Di right back mungkin Syahmi Safari. Ialah best player, anak emas kesayangan Tan Chee Ho, Syahmi Safari right back. 2 pivot Badrul Bahtiar dengan Mukhairi. Attacking midfield playmaker mungkin Syafiq Ahmad. Di right wing Arif Aiman, left wing Safawi Rashid, striker mungkin Guilherme Di Paula. Dan taktikal ni 4-2-3-1 ni lebih main long ball, main direct, menggunakan long ball, terutama kali 2 daripada pivot akan buat long ball, dan Syafiq Ahmad tu akan cuba menggunakan skill individu untuk manipulate zone 14 dalam masa sama. Ketika lawan nak serang, nak buat build up play, Syafiq Ahmad dia akan cuba press lawan. Dan 3 pemain ni, Syafiq, Mukhairi dan juga Badrul ni akan cuba support Di Paula dengan hantaran-hantaran jauh. Dan juga Arif Aiman dan Safawi mungkin akan cuba cut inside, shoot, ataupun cuba membuat hantaran, mencari Wak Doyok lah Di Paula. Dan full back, right back dan left back, tugas dia adalah overlap untuk passing bola kepada Wak Doyok. Wak Doyok kerja dia score goal je. Dan paling penting Di Paula kali nak main untuk Malaysia kali ni, dia kena tajamkan penyudah dia dalam masa sama. Di Paula kena rajinlah pressing. Dia kena rajin pressing lah. Kalau dia main macam tempoh hari tu, mungkin kena kecam dengan netizen lagi lah sebab tak pressing. Kalau kali ni dia rajin pressing, dia banyak berat, dia rajin, insyaAllah lah, mana tahu. Tengok-tengok Di Paula ni jadi hero Malaysia kali ni. Saya tak tahu kan. AF Suzuki kali ni Di Paula jadi hero Malaysia. Okey, untuk Malaysia ni aku tak target tinggi sebab aku tengok dalam pemain pilihan Tan Chee Ho ni, aku rasa skuad ni bukannya skuad yang terbaik sangat, bukan skuad yang terkuat sangat, tetapi sebagai rakyat Malaysia kita mesti percaya pada skuad kebangsaan kita. Dan paling penting, jangan kalah dengan Indonesia. Tu je. Jangan kalah dengan Indonesia. Kita kena menang lawan Indonesia. Kita jangan kalah lawan Indonesia. Kita kena menang lawan Indonesia. Tu je. Dan aku rasa aku tak letaklah ekspektasi tinggi sebab aku tengok skuad bagi tadi. Aku tak letak harapan tinggi lah. Paling kurang pun kau main je lah terbaik untuk Malaysia. Kau mainlah bagus-bagus. Buatlah macam mana asalkan dapat result positif, asalkan menang ya. Tak nak letak harapan tinggi sangat sebab yalah Malaysia kan kita tahu. Malaysia ni kalau di AF Suzuki ni, kalau kita letak harapan tinggi, memang ke laut Malaysia. Tapi kalau Malaysia ni, kalau kita tidak bagi harapan, kita letak harapan rendah, diorang boleh pergi jauh selalunya Malaysia macam tu. Okey, setakat saya lah konten kita kali ni. Panjang juga aku cakap kali ni. Jumpa lagi Apapun selamat berjaya lah kepada skuad Harimau Malaya untuk Piala AFF Suzuki kali ni. Kita jumpa lagi di next content. InsyaAllah kalau ada rezeki aku buatlah untuk AFF Suzuki ni. Match melibatkan Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. Assalamualaikum.